dengan akal orang yang bukan Islam. Kalau tidak, kedudukan akal kita sama seperti akal orang yang tidak beriman dengan Allah. Orang tak beriman dengan Allah, mereka berakal tak? Mereka berakal tak? Berakal ke? Orang bukan Islam berakal. Sebab tu kalau kita bagi dia najis dengan makanan, dia akan pilih makanan sebab dia waras. Tetapi tidak semestinya kewarasan tu nanti akan membawa kita kepada benda yang baik yang diredai oleh Allah. Sebab tu akal yang waras tadi hendaklah dijaga oleh agama. Baru beza. Contohnya cari dalam pada sudut mencari rezeki, pada sudut mencari kekayaan, akal orang beriman meskipun nakkan kekayaan, dia akan mengikut jalan yang betul. Tapi akal orang yang tidak beriman, asalkan kaya, asalkan dapat, haram, syubhah, tolak terbih. Nampak tak? Cara fikir dia lain dah. Betul? Sebab tu penting akal ni dijaga oleh agama. Orang mukmin dia akan fikir macam mana nak didik anak bini dia. Pakaian yang bagaimana yang sepatut dikenakan pada anak bini dia. Digunakan akal yang dijaga oleh agama. Kalau dah, samalah pemikiran dia macam orang bukan Islam. Nampak tak? Jadi cara pakaian ni macam orang bukan Islam, tapi Islam. Tapi cara pakaian ni macam macam orang yang bukan Islam. Dedah aurat, ketat-ketat, gaul bebas dan sebagainya. Itu bukan cara orang Islam. Betul? Sebab apa? Akalnya tadi tidak dijaga oleh agama. Wal'iyadha billah min dhalik. Moga Allah bagi kesedaran. Amin ya rabbal alamin. Keputusan yang memutus seseorang dengan akal fikiran itu satu. Kemudian yang membetuli bagi perkara-perkara yang difikirkan itu. Ini yang kedua. Bila kata hukum akal, pertama yang menghukumkan tadi, yang menjatuhkan hukum tadi guna akal, itu satu. Yang kedua, apa yang diputuskan oleh akal tadi mestilah bertepatan, mestilah bersamaan dengan hakikat perkara. Itu mudah nak faham. Membetuli bagi perkara-perkara itu dengan makna muafakat dengan hakikat perkara. Kita buat contoh begini. Kita menghukumkan sesuatu itu, contohnya kita menghukumkan guna akal kita, tiap-tiap sesuatu itu mesti bertempat. Kita guna akal kita, lepas kita tengok, kita tilik, kita timbang, kita kaji, lalu dapatlah jawapan. Kita pun menghukumkan dengan kewarasan akal kita. Contoh, tiap-tiap sesuatu yang ada itu mesti ada tempatnya, wajib bertempat, mesti ada tempatnya. Itulah keputusan yang dibuat oleh akal kita. Kemudian itu keputusannya, kita kata apa tadi keputusannya? Setiap sesuatu benda mesti bertempat. Itu hukum yang kita buat dengan akal. Kemudian cuba tengok diri pekerjaan, cuba tengok benda-benda ni betul ke bertempat. Gua tengok ni mic ni ada tempatnya atas meja, handphone ni ada tempatnya atas meja. Contohnya kita ni duduk dalam satu ruang. Maka muafakat tak apa yang dipikirkan oleh akal tadi? Sama tak? Yang akal kita hukumkan tadi, tiap-tiap benda mesti bertempat. Tiba-tiba kita tengok diri pekerjaannya pun memang begitu. Itu yang maksudnya muafakat. Maksudnya di sini, faham di sini, kalau sesuatu hukum yang dijatuhkan oleh akal tadi tetapi menyalahi dengan perkara yang sebenar, maka jadi rosaklah hukum tu, tak boleh pakai. Tak boleh pakai hukum tu, tak boleh pakai. Sebab menyalahi dengan apa? Dengan hakikat perkara. Menyalahi. Contoh dihukumkan dengan akalnya, Tuhan duduk di dalam bumi.
Dihukumkan dengan akalnya, mati-mati dihukumkan dengan akalnya, katanya Tuhan tu duduk di dalam bumi. Itu keputusan yang dibuat oleh akal dia. Tiba-tiba duk tengok dengan dalil-dalil yang yakin, menyalahi. Tak sama dengan apa yang dihukumkan oleh akal mereka tadi. Akal mereka menghukumkan apa? Dia katanya Tuhan ini duduk di dalam bumi, contoh. Adakah perkara itu, adakah hukum itu muafakat, sama dengan hakikat Allah Ta'ala itu demikian? Jawabnya tidak. Dah boleh pakai tak? Tak boleh pakai hukum tu. Yang kata Tuhan duduk atas langit, tak boleh pakai hukum tu. Sebab apa? Menyalahi hakikat perkara. Boleh faham setakat tu? Itulah dia guna akal. Mereka mentafsirkan Quran tak guna akal. Mereka nak memahami ayat Quran dan hadis dengan tidak menggunakan kewarasan akal. Sebab tu jadi pahaman tu. Ada ayat kata Allah di atas arasy. Ada ayat mengatakan sepertiga malam Allah turun di langit dunia bulan. Betul? Itu secara zahir. Itu namanya ayat mutasyabihah. Tapi golongan ni dia menolak takwil. Dia tak nak takwil ayat tu. Dia nak pakai zahir makna. Zahir makna ayat Quran. Baik, cuba kita timbang dengan akal kita. Satu ayat mengatakan Allah di atas arasy. Satu ayat lagi mengatakan Allah tu sepertiga malam dia tu duduk turun di langit dunia. Baik, sepertiga malam ni berlaku pada bila? Setiap waktu. Betul tak? Waktu bila sini malam, sepertiga malamnya di sini. Sekarang ni malam di tempat lain, betul? Maknanya sepertiga malam di sana. Dan satu ayat lagi mengatakan Tuhan duduk atas arasy. Maknanya yang mana satu? Tuhan tu duduk di mana sebenarnya? Di langit dunia ke di atas arasy? Satu ayat kata Tuhan duduk turun di langit dunia. Sepertiga malam, maknanya sekarang ni sentiasa ada sepertiga malam. Dah bila pula yang Tuhan tu nak duduk atas arasy pula? Faham tak maksud? Sepertiga malam tu berlaku setiap minit. Sekarang ni sepertiga malam, walaupun bukan di sini tapi di tempat lain sepertiga malam. Maknanya lepas ni kan tempat lain pula sepertiga malam. Lepas tu tempat lain pula sepertiga malam. Contoh macam laungan azan, betul? Maknanya atas dunia ni sentiasa sebenarnya dilaungkan azan sebab masanya berjalan berganti. Begitu. Jadi sepertiga malam ni setiap waktu. Maksudnya kalau faham di situ Allah sentiasalah berada di langit dunia. Dah macam mana pula ayat yang katakan dia itu di atas arasy pula? Bila pula dia duduk atas arasy? Sebab tu guna akal. Ada ayat Quran yang boleh difaham dengan zahir. Ada ayat Quran yang mesti ditafsirkan, ditakwilkan, diuraikan. Jadi macam mana kita nak mengecam, golongan-golongan yang tak sama dengan kita? Contohnya puak-puak WWF tu. Golongan tu memahami ayat-ayat mutasyabihat dengan zahir. Mereka faham ayat Quran, hadis yang ayat yang mutasyabihat, hadis yang mutasyabihat, mereka pakai makna yang zahir. Sebab tu boleh jadi rosak kefahaman dia. Ada ayat-ayat Quran yang boleh dipakai hukum zahir, dipanggil ayat muhkamah. Itu tak perlu nak takwil sebab tidak ada kesamaran, tidak ada membawa kepada tidak membawa kepada kita meragui yang Allah tu seolah-olah menyerupai makhluk, sebab dia bukan ayat mutasyabihat, terang-terang hukum hakam tu.
Tapi ada tempat-tempat hadis dan ayat Quran yang mutasyabihah. Maka di sisi kita, di sisi kita, kita ahli sunnah wal jamaah, apabila bertemu dengan ayat-ayat yang mutasyabihat, sama ada Al-Quran ataupun hadis, jangan dipakai makna yang jangan. Faham setakat situ? Perlu ditakwilkan, ditanggungkan kepada makna yang menjaga kesucian zat Allah dari diserupakan dengan sesuatu. Itu tujuan takwil tadi. Apa tujuan takwil? Nak menjaga, nak memelihara kesucian zat Allah dari diserupakan dengan sesuatu. Boleh faham? Tak boleh faham? Kalau orang tanya kenapa nak kena takwil ayat Quran tu, jawabnya kerana nak menghilangkan syubhat, nak menghilangkan kesamaran, nak menghilangkan keraguan. Allah tidak sama seperti makhluk. Dan kalau dipakai makna zahir, sepertiga malam Tuhan turun di langit dunia, makna memang terang-terang Tuhan tu ada di langit dunia lah. Itu makna pakai makna zahir. Akal tak boleh terima dengan makna yang begitu. Kalau nak dikatakan Tuhan tu turun di langit dunia, akal tak boleh terima kerana menyalahi dengan ayat Quran yang lain. Di dalam ayat yang lain Allah Ta'ala mengatakan dia tidak serupa dengan sesuatu. Ini perbuatan turun naik, ini perbuatan makhluk. Sebab itulah suruh ngaji sifat 20. Kalau tak kita jadi blur. Kenapa tak boleh nak ikut puak-puak tu? Kenapa tak boleh ikut puak-puak tu? Puak-puak tu kan ikut sunnah. Banyak kau punya sunnah. Kau je yang ikut sunnah, orang lain tak ikut sunnah. Yang jadi mangsanya kita lah orang awam. Sebab kita pun tak ada ilmu, tak tahu salah di mana. Sebab tu kita ni kena ngaji. Bila ngaji, bila faham, baru nampak sesuatu kesilapan dan kesalahan. Tapi kalau kita sombong, tak nak ngaji, belagak pandai, belagak alim dalam bab akidah, itulah akibatnya. Termakan, terpedaya, terikut dengan fahaman yang konon-kononnya nampak macam betul. Itu contoh. Jadi yang pertama tadi, hukum tu dijatuhkan, digunakan dengan akal. Yang kedua, apa yang dihukumkan itu mesti bertepatan dengan hakikat perkara. Kalau apa yang dihukumkan oleh akal itu bersalahan, berlawanan dengan hakikat perkara, tak boleh pakai. Boleh? Boleh tak boleh? Boleh apa? Boleh pula? Boleh faham lah InsyaAllah. Ngaji dan ngaji dan ngaji, terus ngaji sampai kita dimengajikan. Dan hukum akal itu 3 perkara. Hukum akal ada berapa? 3 perkara. Hukum syarak ada 5. Hukum adat ada berapa? 3. Betul lah. Tak payah buka. Betul dah. Dia kata 3. Dia ke 3? Betul lah 3. Baru segah sikit banyak. Belum kena sergah dengan malaikat muka nakir lagi. Betul lah 3 hukum adat. Lepas tu suruh ulang kaji. Ada tengok kitab tak kat rumah? Ada, tengok daripada jauh. Tengok daripada jauh. Tengoklah tu. Itu namanya tauriah nama dia. Tahu tak tauriah apa? Tauriah bukan bohong. Tauriah ni perkataan yang ada 2 makna. Jadi bila saya tanya ada tengok kitab tak?
Yang saya faham, yang saya maksudkan ada baca dah, ada ulang kaji dah. Satu tu makna yang pertama, itu makna yang dekat. Itu makna yang dekat, makna yang saya nak. Tapi ada makna yang jauh, dengan makna tengok daripada jauh. Bukan baca, bukan ulang kaji. Jadi saya tanya, ada tengok kitab tak? Tuan-tuan perempuan semua jawab ada. Wah, saya kata alhamdulillah, bagus. Makna antum bukan tipu saya. Itu nama tauriah. Itu nama tauriah, bukan bohong. Tapi maknanya antum semua bagi jawapan ada tu tadi, antum maksudkan makna yang jauh. Makna yang jauh dengan makna bukan baca, tengok. Tapi yang saya faham, baca. Bagus. Itu nama tauriah. Macam saya dulu ada kawan budak nakal juga dia pun ni. Dia datanglah satu majlis tu, dia datang dengan seorang budak perempuan. Dia kata, siapa ni? Dia kata, ni anak saudara. Ialah anak saudara, ingat anak buah dia kan? Betul lah, anak saudara se-Islam. Bertuah punya budak. Anak saudara, kita mati-matilah kata anak buah dia. Tak apalah, anak saudara. Bukan anak saudara dia, bukan anak saudara yang kita faham. Anak saudara se-Islam. Tak siapa-siapa punya anak. Nama tauriah nama dia. Baik. Jadi ada 3. Yang pertama, wajib pada akal. Yang kedua, mustahil pada akal. Yang ketiga, harus pada akal. Itu hukum akal ada 3. Faham baik-baik. Ini hukum akal sangat penting, sangat penting. Jangan ada yang tak faham hukum akal ni. Sebab kita nak gunakan akal ni, hukum akal ni dalam nak memahami tentang sifat-sifat yang wajib, yang mustahil, yang harus bagi Allah. Nak guna ni hukum akal. Bukan nak guna hukum adat dah. Bukan nak guna hukum syarak dah. Hukum syarak tu dah memang Allah yang tetapkan dah. Sebab tu kalau akal kita rosaklah kefahaman kita tentang Allah lalu. Sebab akalnya tak betul dalam menghukumkan sesuatu yang layak dengan Allah. Akalnya boleh menghukumkan, memutuskan sesuatu yang tak layak dengan Tuhan. Akalnya boleh buat macam tu. Mana? Boleh pula akal dia meletakkan sesuatu yang tak patut pada Tuhan. Akalnya boleh buat macam tu. Sebab apa masalahnya? Akalnya dah dirosakkan oleh nafsu dia. Akalnya dah ditipu, dah dirosakkan oleh syaitan, oleh nafsu. Tu macam orang bukan Islam tu, terang-terang dia katanya patung-patung tu Tuhan lah, beginilah begitu. Akalnya dah dirosakkan. Boleh akalnya boleh menghukumkan patut. Batu-batu tu dikatakan Tuhan, patut. Padahal kita kata tak patut nak panggil batu tu Tuhan. Tak ada sifat Tuhan langsung pada batu tu. Tu kalau Allah sesatkan akal kita, nampak tak? Benda macam tu pun kita takkan faham. Taklah kata bila Allah tutup, habis. Cakaplah, teranglah, takkan nampak, takkan terbuka benda tu. Bila Allah dah kunci kefahaman dia. Padahal dia waras. Itu yang Nabi Allah Ibrahim duk sindir Namrud tu. Kau nak tanya aku pula dah, siapa yang binasakan patung-patung tu? Kau tanyalah yang besar tu. Kan kapak duduk dekat dia. Tanya aku pula lah. Nak suruh dia guna akal dia tu. Pandai pula jawab. Mana boleh patung tu nak bergerak, nak membinasakan dia patung. Dah. Pandai pula, faham pula, cerdik pula. Yang kau pergi sembah buat apa? Kau dah tahu dia tak ada kuasa, tak ada apa. Itu yang lagi marah dia. Lagi marahnya, himpunkan kayu api sebanyak-banyaknya, punya marah. Padahal bakar sikit-sikit pun pada adat boleh mati dah. Tapi nak melepaskan geram tu. Macam siapa Hindun duk bunuh siapa? Sahabat Nabi tu. Dah mati dah. Tak puas, duk punyahnya, hatinya, jantungnya marah punya pasal. Nampak tak?
Geram, marah. Dan pengenalan atau ta'rif wajib pada akal itu. Boleh jadi ni ada di kalangan antum yang dah dengar sekali, dah dengar 2 kali, ada yang pertama kali nak dengar, tak apa, ngaji je. Ngaji sungguh-sungguh. InsyaAllah lama-lama nanti Allah bagi faham. Sabar, nak dapat ilmu ni makan masa. Benda akhirat ni dia lambat. Dia tak sama dengan benda dunia. Hari ni nak RM50, insya-Allah boleh dapat RM50. Hari ni nak faham belum tentu lagi. Hari ni nak faham belum tentu lagi. Tapi kalau nak bangsa benda-benda duit ni, dia segera, dia cepat. Bangsa dunia ni dia cepat. Kita nafsu kita ni pula tak suka tunggu. Nafsu kita ni nak suka cepat dapat. Cepat dapat, cepat kaya, cepat begini, cepat begitu, tu nafsu. Sebab tu kita tak sabar nak menanti balasan yang Allah janjikan di hari kiamat. Sebab pada kita lambatnya lah. Nak bandingkan dengan dunia. Dunia cepat dapat. Jadi apa yang dikehendaki dengan wajib pada akal, faham baik-baik. Jadi wajib pada akal itu iaitu barang yang difikirkan dengan akal. Makna sesuatu yang difikirkan oleh akal. Barang tu makna sesuatu apa sajalah. Sesuatu yang difikirkan oleh akal dengan apa? Tentu sungguh. Makna akal kita menghukumkan, menentukan, memutuskan sesuatu yang kita fikirkan tadi adalah sesuatu yang tentu sungguh, mesti ada sungguh. Itu keputusan yang dibuat oleh akal. Contoh macam tadi lah, setiap benda mesti bertempat. Sungguhlah akal kita menghukum sungguh. Tiap-tiap sesuatu benda mesti bertempat. Betul tak? Akal kita menghukumkan sungguh. Kalau orang tanya sungguh ke tidak tiap-tiap benda tu ada tempat, sungguhlah. Faham tak? Yalah tu. Tak apa. 2 orang ni jawab ya. Contoh orang kata betul ke, sungguh ke tiap-tiap benda mesti ada tempat dia? Sungguhlah macam tu. Siapa sini pernah jumpa ada benda yang tak ada tempat? Siapa? Ada? Tahu pun tak ada. Jadi sungguh tak tiap-tiap benda bertempat? Sungguh. Ini namanya, contoh yang saya bagi tadi tu dipanggil wajib akli yang daruri namanya. Wajib akli yang daruri. Maknanya sesuatu yang dihukumkan mesti oleh akal dengan mudah. Sesuatu yang dihukumkan oleh akal dengan mudah. Mudah je akal kita menghukumkan tiap-tiap benda mesti bertempat. Mesti itulah hukum dia. Wajib, faham? Arabnya kata wajib. Kita kata mesti. Tiap-tiap benda mesti bertempat. Maknanya kita dah menjatuhkan hukum dah tu. Tiap-tiap benda mesti bertempat. Wajib bertempat. Jadi dihukumkan dengan mudah. Tak payah nak minta dalil-dalil, tak payah. Mana dalil tiap-tiap benda bertempat? Tak payah dalil lah. Benda mudah je. Ni tengok ni bukan tempat je. Tak payah mana hadis ni. Mana hadis? Mana dalil? Mana bukti Quran mengatakan tiap-tiap benda mesti bertempat? Mana bukti? Tak payah. Mana hadisnya? Tak payah. Sebab apa? Benda tu darurah, mudah je. Tapi kalau nak menghukum mesti ada Allah, mesti sungguh adanya Allah, ini wajib akli yang nazari namanya. Wajib akli yang nazari. Makna sebenarnya nak menghukumkan ada Tuhan ni bukan mudah. Yang kita kata mudah tu sebab kita ni tiru nenek moyang kita cakap. Dan celik-celik mata dengar dah mak kata Allah ada, ayah kata Allah ada, moyang kata Allah ada. Sampai kita pun bila sebut Allah, ya Allah tu ada. Senang aja hukum. Padahal sukar nak menghukum ada Tuhan ni. Dia sesuatu yang tak boleh dilihat dengan mata. Macam mana kita boleh menghukumkan mesti ada Tuhan?
Jadi di sinilah perlukan dalil dah. Mana dalil? Mesti ada dalil. Mana bukti yang menunjukkan adanya Allah? Mana bukti? Yang kita ni menghukumkan mesti ada Tuhan, mesti ada Allah. Mana dalil? Sebab tu mengetahui dalil adanya Allah ni hukumnya wajib. Jangan kita samakan ada Allah dengan ada tempat bagi benda tadi. Ada tempat bagi benda tu tadi, itu yang darurah, yang mudah. Kita sendiri tengoklah, nampak tiap-tiap benda ni bertempatnya. Tak payah nak bawa Quran, nak bawa hadis dan sebagainya. Tapi bila nak menghukum mesti ada Tuhan, sungguh-sungguh ada Tuhan, mana dalil? Dalam kitab ni dia tak sebut tu, dalam kitab Risalah Tauhid kalau tak silap. Wajib akli yang daruri dan nazari, ada beza. Dua-dua tu wajib, tapi satunya wajib daruri. Mudah je akal kita hukum mesti. Tapi nak hukum mesti ada Allah bukan mudah sebenarnya. Perlukan dah. Sebab tu kalau kita tanya mana bukti ada Allah, ramai tak boleh jawab. Ramai tak boleh jawab. Mana bukti yang kau kata Allah tu ada? Kau pernah tengok, kau pernah jumpa, kau pernah nampak? Mestilah ada. Mak cakap, ayah cakap. Itu tiru. Tiru tak jadi. Mana dalil? Habis. Dan pengenalan atau ta'rif wajib pada akal itu ialah barang yang difikirkan dengan akal tentu sungguh. Tentu sungguh ia barang yang difikirkan tu. Contohnya macam tadi, kita memikirkan tentang Tuhan, kita memikirkan tentang pencipta, lalu kita menghukumkan dengan akal mesti ada pencipta, mesti sungguh ada pencipta. Faham tak setakat tu? Jadi akal kita menghukumkan mesti sungguh adanya pencipta. Kenapa pula akal kita boleh menjatuhkan hukum mesti ada pencipta? Pencipta itulah Tuhan. Kenapa akal kita menghukumkan mesti ada pencipta, mesti ada yang menjadikan, mesti ada yang menciptakan? Yang dipanggil Tuhan tu mesti kerana barang itu, maksudnya barang di sini Tuhan lah. Kalau contoh tadi, kerana barang itu, yakni Tuhan tu, pencipta itu sungguh dirinya. Memang benda sungguh-sungguh. Kalau kita tak hukumkan dengan akal pun tetap adanya Allah. Meskipun akal-akal kita manusia ni tidak menghukumkan adanya Tuhan, tetap sungguh-sungguh adanya tu Tuhan. Sebab akal kita ni kendian, makhluk baharu. Sebelum adanya akal kita ni Allah dah sedia ada dah. Sebab tu sama ada akal kita manusia ni menghukumkan sungguh-sungguh ada Allah ataupun tak peduli, tetap Allah tu sungguh-sungguh sungguh-sungguh ada. Bukan Allah tu ada sebab kita yang menghukumkan ada dah. Sebelum ada alam, sebelum ada langit bumi, Allah sedia ada dah. Allah jadikan manusia, kemudian apa buat motor? Akal kita menghukumkan adanya Allah, mesti ada Allah. Contohnya mana? Ni seperti ni, jaga, seperti ni contoh perkara yang dihukumkan dengan akal, dihukumkan dengan mesti. Ni seperti ni dia nak bagi contoh sesuatu yang dihukumkan mesti pada akal, ataupun sesuatu yang dihukumkan sungguh pada akal. Mana contohnya? Ada Allah Ta'ala. Ada Allah Ta'ala. Kalau kita nak ubah, adanya pencipta ataupun adanya Tuhan tu, apa hukumnya ada pencipta, ada Tuhan, ada Allah? Jawabnya mesti sungguh-sungguh. Akal menghukumkan mesti sungguh adanya Tuhan, adanya Allah, adanya
pencipta. Benda sama tu. Tuhan, Allah, pencipta sama lah. Tak ada yang lain dah. Boleh faham setakat tu? Boleh? Ada yang tidur tak? Terlelap ada? Yang tak jawab tu terlelap dah. Jadi ada Allah tu. Kalau orang tanya adanya Allah, adanya pencipta tu apa hukumnya? Lalu kita jawab mesti sungguh, ataupun mesti ada. Maka apabila kita fikir dengan akal kita, bila kita fikir, renung, tilik, timbang, kaji, selidik dengan akal kita, kewarasan yang Allah beri, tentulah kita memutus, makna buat keputusan ada. Tentulah kita memutus, yakni membuat keputusan dengan akal, akan sungguh. Dah tentulah kita akan membuat keputusan apa? Tentang adanya Tuhan tadi tu. Tentulah kita menghukumkan dengan akal, hukum dengan sungguh. Sungguh ke adanya Tuhan tu? Sungguh. Betul ke adanya Allah tu? Betul. Ada sungguh ke Allah? Ada sungguh. Begitulah hukum akal ni. Sungguh lawannya apa? Tidak sungguh. Tulis. Penting tu. Bukan cakap saja tu. Ingat tu. Sungguh lawannya tidak sungguh. Ada lawannya tiada. Sebab kadang kita salah letak dia punya kawan dia tu, lawan dia tu salah letak. Jadi bila ditanya ada ke tidak, kita boleh jawab ada, ataupun boleh jawab tiada. Jangan bila ditanya ada ke tidak kita jawab sungguh ataupun tidak sungguh. Tak kena. Zaid tu ada ke tidak pagi tadi? Tidak sungguh. Tak kena. Tiada ataupun ada. Lepas tu tanya lagi, sungguh ke Zaid tu datang? Tak ada. Kan tak kena tu. Saya tanya sungguh ke Zaid tu datang? Jadi antum jawab tak ada. Tak kena lah. Kena jawab tidak sebab saya tanya tadi sungguh ke tidak? Sungguh ke Zaid datang? Tidak sungguh. Jangan, bukan tidak ada. Boleh faham? Sungguh tak ada. Dia bagi lebih sikit daripada tu. Sungguh tak ada lah. Sungguh tak ada. Nak mentaukidkan lagi tak ada dia tu memang sungguh-sungguh. Ada tak Tuhan selain Allah? Nak jawab macam mana? Ada ke tidak Tuhan selain Allah? Ada. Sungguh ke ada Tuhan selain Allah? Tidak Ada ke tidak Tuhan selain Allah? Ada. Sungguh ke tidak ada Tuhan selain Allah? Tidak sungguh. Sungguh ke adanya Allah? Sungguh. Begitu baru betul. Cepat pandai Alhamdulillah. Ada beza tu. Sungguh dengan tidak sungguh. Ada dengan tiada. Sampai tempatnya nanti nak guna benda tu. Sampai tempatnya nanti nak guna benda tu. Sungguh dengan tidak sungguh, ada dengan tak ada. Jadi tolong usaha fahamkan daripada sekarang. Tentulah kita memutuskan dengan akal, akan sungguh. Nampak tak? Ada Allah tu sungguh ke tidak? Sungguh.
Kenapa dia tak tanya begini? Kenapa dia tak tanya begini? Dia tak tanya begini. Ada Allah tu ada ke tidak? Dia tak tanya macam tu. Perasan tak soalan dia? Dia tak tanya gini. Ada Allah tu ada ke tidak? Dia tak tanya gitu. Dia tanya ada Allah tu sungguh ke tidak? Kenapa? Sebab jaga-jaga ni jawapan mah ni. Tu. Sebab sifat ada itu bukan sesuatu yang ada, cuma sungguh. Sifat ada tu sesuatu yang difaham pada akal sahaja. Nampak tak? Baik, saya nak tanya tuan-tuan. Ada tak cawan ni? Ada. Cawan ni ada tak? Ada. Kemudian sifat ada pada cawan ni ada ke tidak? Ada. Saya bukan tanya cawan ni, saya tanya sifat ada. Sebab tadi antum kata ada cawan. Jadi cawan ni bersifat dengan ada, betul? Faham sangat tu? Kemudian soalan yang seterusnya saya tanya, sifat ada bagi cawan ni tadi ada ke tidak? Saya bukan tanya cawan, saya tanya sifat ada dia tu. Sebab tadi saya tanya cawan tu ada ke tidak? Jawabnya ada. Ada. Kemudian soalan seterusnya, ada cawan tu, sifat ada pada cawan tu ada ke tidak? Jawabnya sungguh. Bukan jawab ada. Sebab sifat ada tu bukan jenis ada, dia jenis sungguh. Cawan ni ada berapa? Dua ke satu? Sungguh tak satu? Sungguh. Ada tak satu? Satu ada ke tidak? Sungguh pula dah. Cawan ada ke tidak? Ini bukan kita main-main ni. Ni belajar ni. Biarlah orang kata kita nak main, tak? Kita dalam proses belajar ni. Baik, cawan ni bersifat dengan betul tak? Sungguh tak satu? Okey. Ada ke tidak satu? Angkat tinggi sikit kau, ada tak nampak? Sifat satu pada cawan ni nampak tak satu? Siapa nampak satu je angkat tangan. Tak. Saya jangan ada jawapan lain. Saya tanya nampak tak? Siapa nampak satu angkat tangan. Tak ada yang nampak satu? Berat ni. Betul? Tak nampak satu? Yakin? Ada yang tak ada jawapan. Ada yang tak ada jawapan. Jawab ada ke yang? Tak ada ke yang? Nampak tak cawan? Nampak tak satu? Okey, jujur. Siapa nampak satu angkat tangan? Sebab tadi ada yang jawab nampak, nak tengok lah siapa. Tak ngaku dah pula, tapi jawab. Okey, satu tu tak boleh nampak. Tak boleh nampak satu. Satu tu jenis faham. Orang panggil amrun i'tibari. Sifat yang hanya difaham pada akal. Nak tengok tak boleh, sebab dia bukan jenis sifat yang ada. Dia tidak seperti sifat ni. Warna apa ni? Saya rambut warna ni warna apa? Kuning tak sama dengan warna kuning ni. Kuning ni ada, sebab tu mata boleh tengok. Sebab tu mata boleh nampak warna kuning. Sebab tu mata boleh nampak sifat kuning. Sebab kuning tu benda ada. Berbeza dengan sifat satu. Satu tak boleh nampak. Yang kita nampak ni cawan ni, bukan nampak satu. Tapi akal kita faham yang cawan ni satu. Faham tak? Saya faham yang antum tidak faham. Faham dah tu.
Sebab tu tadi saya kata sungguh dengan tidak tu ada beza tu. Sebab tiap-tiap sesuatu yang ada itu mesti sungguh. Siapa boleh catat lagi sipir tu, catat. Tiap-tiap sesuatu yang ada mesti sungguh. Yang dah tulis tak apalah. Tiap-tiap sesuatu yang ada mesti sungguh. Tiap-tiap sesuatu yang sungguh belum tentu ada. Tulis. Wujud pada fikiran, tak wujud pada pandangan. Betul. Tiap-tiap sesuatu yang ada mesti sungguh. Dah tulis Tiap-tiap benda sungguh belum pasti ada ataupun belum tentu ada. Tapi bila kita kata benda tu ada, mesti sungguh. Tapi bila kata sungguh benda tu sungguh, belum pasti lagi benda tu ada ataupun tidak. Tu nak asah akal kita bagi tajam. Baik, tentulah kita memutuskan dengan akal. Sungguh akan sungguh, makna ada Allah tu. Akal kita menghukumkan sungguh ada Allah. Sungguh adanya Allah tu, sungguh. Kerana ada Allah Ta'ala itu sungguh, ataupun tambah sikit lagi lah, nak mudahkan kita sikit, kerana ada Allah Ta'ala itu kerana ada Allah Ta'ala itu sungguh. Kerana ada Allah Ta'ala itu memang sungguh. Tambah perkataan memang kat situ untuk kita nak mudah faham sendiri. Kitab tu betul dah, untuk kita nak mudah faham sendiri bila baca kat rumah nanti kalau. Kerana ada Allah Ta'ala itu memang sungguh. Kalau kita tak fikir pun memang sungguh adanya Tuhan. Kalau kita tak wujud pun memang sungguh adanya Allah. Dan umpama ada Allah, umpamanya tu ada Allah, umpama ada Allah. Contoh lain lah. Sebab perkara yang sungguh itu perkara yang akal kita menghukumkan dengan sungguh ataupun tentu ada sungguh tu banyak. Bukan ada Allah saja, banyak lagi benda-benda yang akal kita menghukumkan dengan sungguh ataupun mesti ada. Sebab tu dikata dan umpamanya. Kiaslah yang lain-lain. Daripada segala perkara yang wajib pada akal. Contoh macam tadilah, setiap benda mesti bertempat. Tiap-tiap sesuatu mesti bertempat. Sungguh ke? Sungguh. Sungguh ke tiap-tiap sesuatu yang bertempat itu sungguh ke tiap-tiap sesuatu itu mesti bertempat? Sungguh. Bukan tak sungguh. Habis. Dan pengenalan, habis dah wajib wajib pada akal. Contohnya mana? Ada Allah. Tu wajib pada akal. Mana perkara yang akal menghukumkan mesti ada ataupun mesti ada sungguh. Lain-lain zat Allah Ta'ala tu, diri Allah Ta'ala tu perkara yang wajib mesti tu. Zat Allah wajib mesti ada. Zat Allah mesti ada sungguh. Apa lagi? Segala sifat-sifat kesempurnaan yang layak bagi zat dia, semua tu wajib pada akal. Ingat tu. Segala sifat kesempurnaan Allah Ta'ala itu hukumnya wajib. Bila sebut wajib pada akal, dia adalah sesuatu, makna yang berkaitan dengan Allah lah. Contohnya tadi kita kata sifat kamalat Allah, sifat kesempurnaan Allah tu semuanya wajib. Ada berapa sifat kesempurnaan Allah tidak terhingga?
Bukan 20, bukan 13. Yang 20, 13 tu yang wajib kita belajar. Adapun hakikat segala sifat kamalat, sifat kesempurnaan Allah tidak terhitung banyak. Tidak ada yang mengetahui hakikatnya kecuali Allah sendiri. Bila sebut sifat yang wajib bagi Allah, tentulah dia sedia kala ada pada Allah dah. Boleh faham tak? Boleh faham ke tidak? Segala sifat yang ada pada Allah itu semuanya sedia kala, tidak ada permulaan. Kalau ditanya sama, sedia kala. Basar, sedia kala. Apa lagi? Ikutlah segala sifat kamalan Allah. Adil Allah, sedia kala. Pengasih penyayang Allah, sedia kala. Faham tak? Lemah lembut Allah, sedia kala dah ada sifat lemah lembut. Pengampun, sedia kala lagi ada dah pada Allah. Meskipun makhluk tak ada, tapi sifat pengampun tu ada dah pada Allah, sedia kala lagi. Ingat tu, segala sifat kamalat Allah sedia kala. Tidak ada satu pun sifat Allah yang baharu. Tidak ada satu pun sifat Allah yang baharu. Apa arti baharu? Ada permulaan. Apa arti baharu? Tulis, jangan malah tulis. Sekarang keluar pintu tu lupa habis. Tulis. Baharu tu makna sesuatu yang ada permulaan ataupun sesuatu yang berasal daripada tiada, ataupun sesuatu yang asalnya tiada. Bolehlah tu. Sesuatu yang asalnya tiada, ataupun sesuatu yang ada permulaan. Jadi semua sifat Allah tu tidak ada tidak ada permulaan. Kalau contohnya ditanya oleh orang, nak tanya sikit dengan kalian ni, orang ngaji dekat rumah ngaji Melaka tu, Cawangan Bukit Beruang tu, nak tanya sikit lah. Kalau kau boleh jawab, minggu depan aku nak ikut kau ngaji. Contohlah. Jadi dia tanya, sejak bila Allah Ta'ala itu melihat, contoh dia tanya. Ataupun sejak bila ada sifat pelihat pada Allah tu? Kita pun jawab, sedia kala dah. Tak ada permulaan bagi adanya sifat pelihat tu pada Allah. Dah tu dengan sifat wujud Allah mana dulu? Dua-dua sedia kala. Nama dah. Dia tanya lagi, di antara sifat kudrat Allah dengan sifat perkehendak Allah dengan sifat ilmu pengetahuan Allah, mana dulu yang ada pada Allah? Jawabnya semua tu sedia kala. Dah tu dalam kitab yang korang belajar tu kata sifat 20, aku duk itai dengar berarti nombor 1 wujud, nombor 2 qidam, nombor 3 waqo', yang ke-20 baru sifat kalam. Itu nombor saja supaya senang nak baca. Cuba kau baca 20 benda sekali sebut. Suruh dia sebut 20 benda sekali sebut. Siapa sini boleh saya bagi dia RM50 sekarang? 20 benda sebut sekali. Ni sifat 20 ni daripada wujud sampai sifat kalam. Sebut sekali tapi 20 ada. Boleh? Sebab itulah saya berani nak bet tadi RM50. Sebab tahu memang tak boleh dah. Jangan bazir duit. Nak buat teka-teki biar orang tak boleh jawab. Tentu confirm memang tak boleh, baru boleh letak dia punya hadiah.
Okey, sebab itulah ulama letak nombor 1 sifat wujud, nombor 2 sifat baqa. Kalau saya nanti dah pandai, dah keluar daripada dah lepasan rumah ngaji Melaka ni, saya nak buka dan saya nak buatlah risalah saya sendirilah. Nak memudahkan, sebab saya dah nampak dah jalan-jalan macam mana cara nak memudahkan kaedah faham belajar ilmu sifat 20. Saya nak buat ringkasan-ringkasan, formula-formula. Tapi mula-mula sekali saya nak letak sifat kalam. Boleh? Saya nak letak sifat kalam dulu. Sifat kalam dulu, bukan sifat wujud. Nak letak kalam dulu. Boleh, tak ada masalah. Tapi nanti jadi bengong lah orang nak mengaji. Ulama susun elok, cantik, molek dah tu. Ingat dia susun saja-saja ke? Ada jalan munasabah, munasrawak dia, supaya mudah kita ni yang baru-baru nak belajar akidah ni, mengenal sifat Allah ni mudah nak ambil, mudah nak kutip. Bila dia susun nombor 1 wujud, nombor 2 qidam. Maksudnya kalau bila boleh faham wujud, dia mudah nak faham qidam. Bila faham qidam, dia mudah nak faham baqa pula. Apa tu mudah nak faham apa lagi? Lepas baqa apa? Mukhalafah dan seterusnya. Sebab tu kalau kita tersangkut, contohnya tak faham masalah qidam, nanti susah nak faham mukhalafah sana tu. Bab qidam kita tak faham, nanti sangkut dekat mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith. Allah tak serupa dengan makhluk. Tak boleh nak faham situ. Kepahaman mukhalafah tu ada dekat baqa ataupun qidam. Sebab tu ulama susun cantik molek dah, tak payah kita nak tunjuk pandai lah, nak buat kalam dulu. Walaupun tak salah. Ulama dulu dia bijak, cerdik. Allah Ta'ala bagi mereka tu hikmah, karamah. Nombor 1 wujud, nombor 2 qidam. Bukan saja-saja tu. Baik. Itu wajib akli. Ingat tu, semua sifat Allah qadim semuanya. Sedia kala tidak ada satu pun sifat Allah yang baharu. Tidak ada berkata dulu ke dia. Dan pengenalan atau ta'rif mustahil pada akal itu. Okey, satu lagi. Boleh tak? Dan pengenalan atau ta'rif mustahil pada akal. Kalau wajib akli tadi, yang akal kita menjatuhkan hukum mesti ada semata-mata, dia tak boleh berubah dah. Mesti ada, mesti sungguh. Bila sebut wajib akli, mesti ada, mesti sungguh. Mesti ada, mesti sungguh. Tulis, jangan angguk-angguk tak tulis. Tulis. Jangan malas. Bila sebut wajib akli, terjemahan dia mesti ada, mesti sungguh. Gitu. Baik. Kalau mustahil akli ni pula, mustahil akli ni sementara teringat tok guru kita terjemah apa? Mesti tidak sungguh. Mustahil akli. Bila sebut mustahil akli, terjemahnya mesti tidak sungguh, ataupun mesti tiada. Mesti tiada ataupun mesti tidak sungguh. Mesti tiada ataupun mesti tidak sungguh. Itu terjemah bagi mustahil. Ada ke anak Tuhan? Tiada. Sungguh ke ada anak Tuhan? Mesti tidak sungguh. Ataupun tidak sungguh adanya anak Tuhan. Anak Tuhan tu tidak sungguh. Tiada lagi tidak sungguh anak Tuhan. Dan pengenalan atau ta'rif mustahil pada akal itu ialah satu lagi sebelum kita masuk mustahil. Ingat bila sebut wajib pada akal, khususnya sifat yang bersangkut paut dengan Allah ataupun zat Allah, perkara yang wajib akli ni yang bersangkut paut dengan Allah ni adalah sesuatu yang bersifat sedia kala. Dia kekal ada, sentiasa ada. Faham baik-baik, sentiasa ada. Dia tak boleh dan tak akan berubah, tak boleh menerima ubahan sampai bila-bila pun. Ingat tu.
tak boleh menerima ubahan. Bila kata wajib, dia mesti kekal ada, sentiasa ada, selama-lamanya, begitulah. Dia tak boleh bertukar walaupun sesaat, walaupun sedetik, bertukar keadaannya daripada mesti ada, hilang sekejap, ataupun tak ada sekejap, tak boleh. Bila sebut benda wajib, dia kekal ada, sentiasa ada, selama-lamanya ada. Contohnya ilmu Allah tu wajib. Makna sentiasa mengekali. Allah Ta'ala tu bersifat dengan pengetahuan. Tiba-tiba ada pahaman mengatakan kadang-kadang ada juga berlaku Tuhan tu tak tahu, sekejap aja dah mustahil. Mustahil sebab ilmu Allah tu wajib. Kita, ilmu kita ni harus. Sebab tu ada kala kita ingat, ada kala kita lupa. Sebab ilmu kita ni harus, bukan wajib. Ilmu Allah wajib. Begitulah juga mustahil. Bila sebut mustahil, sesuatu yang mesti tiada, tak boleh ada selama-lamanya. Sedia kala lagi tiada, dan sentiasa tiada, dan kekal tiada, dan tak boleh ada selama-lamanya. Dia tak boleh berubah sesaat, ada sekejap hilang balik dah. Itu benda mustahil. Dia tak boleh berubah menjadi ada walaupun sedetik, walaupun setengah detik. Daripada tak ada sekejap, lepas tu hilang balik dah. Kalau dah kata mustahil, takkan ada. Tak boleh terima pada akal adanya sekali-kali. Mesti duduk dalam keadaan tiada selama-lama, tiada semata-mata. Contohnya anak Tuhan tu contoh. Sedia kala tak ada. Dan takkan ada anak Tuhan, tak payah tanyalah tentang anak Tuhan, benda memang tak ada. Nak tanya sifat lemah pada Allah, memang tak adalah lemah pada Allah. Sebab lemah pada Allah tu mustahil. Nak tanya ada tak kadang-kadang Tuhan tu, boleh tak kadang-kadang Tuhan tu nak menyamai kelakuan makhluk? Tak, mustahil. Takkan ada, takkan berlaku, tak boleh terima berlaku. Tuhan tu nak menyamai seperti makhluk walaupun seketika, tak boleh. Sebab menyamai dengan makhluk tu mustahil bagi Allah. Faham tak? Ini pahaman WWF ni. Dia kata apa? Kalau dia nak masuk, nak turun ke bumi, ada masalah. Apa masalah? Dia berkuasa. Padahal turun ke bumi ke, itu perkara yang membawa kepada serupa dengan mustahil. Mana boleh berlaku? Sebab tu guna akal. Dia tak guna akal. Dia tak guna akal dia. Sebab itulah dia kata begitu. Dia kan kuasa. Dia boleh kalau Tuhan tu nak turun. Kata ni bumi, ni langit, atas tu Tuhan. La ilaha illallah. Berat nanang. Tu bahaya. Bukankah menyamai makhluk dah kalau macam tu? Kan dah serupa macam kelakuan makhluk dah macam tu. Makhluk mengambil tempat, makhluk mengambil ruang, makhluk mengambil pihak. Jadi tak bolehlah nak kata Allah tu juga berpihak. Bukankah dah sama tu kalau kata berpihak tu? Kita ada pihak, Allah pun ada pihak. Samalah. Keadaan Tuhan tu pada waktu dia berpihak tu serupa seperti keadaan makhluk, sama pada pihak, sama-sama berpihak, sama-sama berpihak. Bila dikata Allah berpihak, makhluk pun berpihak. Manusia kita ni duduk di dalam satu ruang, Allah pun duduk dalam satu ruang. Serupalah kelakuan Tuhan dengan kelakuan kita tu serupa. Serupa pada pihak mana? Serupa pada pihak sama-sama mengambil lapang, mengambil ruang. Daripada lapang ni ada ruang yang diambil. Sebab tu tadi hukumnya setiap benda mesti mengambil tempat qadar diri dia. Setiap benda, setiap sesuatu, makna yang selain Allah mesti mengambil ruang sekadar
diri dia. Ni ruang ni, lapang ni. Orang panggil lapang yang mauhum, lapang yang kesamaran, yang dikesamarankan. Lapang yang dikesamarankan. Samar. Ada yang terlelap jatuh. Ni mana tahu? Apa jatuh semua? Baik. Ni lapang kan? Ni namanya lapang yang mauhum. Maksudnya begini, kesamaran saja lapang, hakikatnya penuh dengan udara. Itu maksudnya lapang yang mauhum. Jadi benda ni sesuatu. Ni jirim, ni jisim, sesuatu. Benda ni dia mengambil ruang daripada lapang ni sekadar diri dia. Diri dia besar mana, maka besar itulah ruang yang diambil daripada lapang ni. Itu keadaan makhluk. Mesti setiap makhluk dia mesti mengambil lapang sekadar diri dia. Kalau benda ni kecil, makna ruang yang diambil daripada lapang ni kecil. Kalau yang harus sihat gitu, maka ruangnya pun sihat yang diambil. Kalau haluslah ruang yang diambil. Ibaratnya beginilah, kalau kita tengok ikan dalam akuarium tu, air itu ibaratnya udara. Air itu ibaratnya macam udara. Nampak macam kosong dalam akuarium, padahal penuh dengan air. Jadi kalau ikan tu besar, jenaha, contohnya. Ikan jenaha, ikan tebal pipi, besar, maka besarlah ruang yang diambil daripada air tadi. Itu kelakuan yang mesti ada pada makhluk, mesti. Nampak tak? Tak boleh nak diserupakan Allah tu juga mengambil lapang, mengambil ruang. Pahaman kita, akidah kita menolak pahaman tu yang mengatakan Allah tu mengambil ruang, mengambil lapang, bertempat, berpihak, berjihad. Tak boleh lah. Sebab menyamai seperti makhluk. Bukan sama dengan makhluk. Kalau begitu, takkan tak boleh beza dengan akal. Dan pengenalan atau takrif mustahil pada akal itu ialah barang yang dipikirkan dengan akal. Tentu tidak. Tentu tidak, tambah sikit lagi. Tentu tidak sungguh. Tentu tidak sungguh. Oh, makcik nak ni lagi Tafadhal makcik. Biasa ada urusan. Bismillah. Lambat habis kelas ini. Allah minta maaf ya. Minggu depan kita potong masa lah. Dan tentu tidak, tambah sikit lagi, tentu tidak sungguh. Dapat tak? Dalam kitab tu dikata perkara ataupun barang yang dipikirkan dengan akal tentu tidak. Tambah sikit lagi, tentu tidak sungguh. Kerana barang yang kita fikir itu, koma situ. Kerana barang yang kita fikir itu, koma situ. Tidak. Oh, kena cara berhenti dia. Kalau baca laju nanti kan kita tak faham, pening juga. Kerana barang yang kita fikir itu tidak, yakni tidak sungguh. Memang benda yang kita fikir itu adalah memang benda yang tidak sungguh. Hakikat dirinya memang tidak sungguh. Faham tak? Hakikat diri benda itu memang tidak sungguh. Memang tiada, memang tidak sungguh. Apa bendanya? Contoh seperti tiada Allah Ta'ala. Tiada Allah tu tidak sungguh. Yang sungguhnya mesti ada. Tiba-tiba nak kata tiada Allah pula dah. Tiba-tiba nak kata tiada Tuhan pula dah. Maka hukum bagi tiada Tuhan tu, hukumnya tidak sungguh.
Tidak sungguh tiada Tuhan. Yang betulnya ada apa? Mesti sungguh adanya Allah ataupun mesti sungguh adanya Tuhan. Boleh faham tak? Insya-Allah. Tiba-tiba dia katanya tiada Tuhan pula dah. Tiada Tuhan. Tiada Tuhan tu adalah perkara yang tidak sungguh. Serupa Tuhan dengan makhluk tidak sungguh. Bertempatnya Tuhan tidak sungguh. Tuhan duduk atas langit sana tidak sungguh. Tuhan turun ke bumi kadang-kadang tidak sungguh. Boleh tak ni? Boleh. Sekarang ada ceramah kata Tuhan turun naik langit, hangguk kepala juga. Tuhan ada di mana-mana. Yang tanya tu orang waras ke orang gila? Dah, dia ada dua hukum. Kalau yang cakap tu orang gila, dia memang tak waras, dia memang duduk makam fana, memang sungguh-sungguh. Maksud apa, tanya dia tu, apa maksud yang awak cakap Tuhan ada di mana-mana? Apa maksud awak dulu? Bila tahu maksud baru boleh jatuhkan hukum. Kalau yang dimaksudkan mana-mana ada Tuhan, maksud saya semua ni di mana-mana ni ada dalil, ada bukti kewujudan Tuhan yang menjadikan. Di mana-mana ini semuanya af'alullah. Semua ini af'alullah, perbuatan Allah. Kalau itu yang dimaksudkan di mana-mana ada Allah, makna dia tak salah lah di sisi Allahnya. Tapi di sisi syaraknya haram cakap macam tu. Tak boleh cakap macam tu. Di sisi syarak tak boleh. Kalau kita cakap dalam keadaan kita waras, rosak akidah. Meskipun kita faham apa yang kita maksudnya. Orang yang tak salah, yang tak jadi rosak akidah, orang yang dah sampai martabat gila dengan Tuhan tu, dia tak ada hukum bagi diri dia. Itu tak ada hukum bagi diri dia. Sebab memang gila, memang akalnya ditarik oleh Allah. Dia cakap tadi bukan dengan warah dia. Sebab kerinduan, keasyikan dia dengan Allah tu dah membinasakan akal dia sampai tahap tu. Dia bukan cakap dalam keadaan sedar macam kita ni. Kita cakap ni nak berlakon-lakon. Konon-konon macam orang fana, padahal tengok perempuan seksi terkebil-kebil jik mata kita. Tu bukan fana dengan Allah, tu fana dengan maksiat lagi kita. Jadi tak payah nak tiru-tiru perkataan orang yang fana dengan Allah. Tak payah. Jangan. Hukumnya tak boleh. Haram berkata Tuhan di mana-mana, tak boleh. Sekada pun yang bercakap tu memang gila, itu di sisi dia tak ada masalah. Kalau dalam keadaan dia cakap tu dia sedar, hukumnya haram cakap begitu. Dia tak boleh nak buat-buat. Dia kata di mana-mana ada Allah. Yang dimaksudkan mana-mana ini, mana-mana semuanya ini, di mana-mana tempat ni semuanya dalil, bukti adanya Tuhan yang menjadikan. Ada pun nak cakap saja-saja tak boleh. Tak boleh. Kita tak gila nak buat-buat gila, tak boleh. Kita ni tetap terikat dengan hukum syar. Ada perkataan yang boleh kita cakap, ada perkataan yang haram kita cakap, lagi merosakkan akidah. Dia akan mendatangkan keraguan pada orang yang mendengar. Saya masuk kelas saya cakap, oh Allah ada di mana-mana. Bukankah menjadi keraguan pada tuan-tuan? Saya faham apa yang saya nak sampaikan sebenar. Tapi adakah tuan-tuan faham? Nampak tak? Itu yang akan merosakkan orang. Tak boleh. Sebab tu tak boleh. Tak boleh. Jangan. Kalau kita faham benda tu untuk kita, bukan untuk dicerita pada orang. Nak menunjukkan yang kononnya kita ni orang yang fana dengan Tuhan. Tak payah. Boleh faham? Jadi jangan cakap Tuhan di mana-mana dah. Di mana-mana itu pun tempatnya. Mana-mana itu pun orang panggil tempat. Maha suci Allah dari sebarang Maha suci Allah dari sebarang tempat. Tidak ada hubung kait Allah dengan tempat. Dalam kitab-kitab tasawuf tu, itu lain maksudnya. Sebab tu kena mengaji, kena ada guru yang menghuraikan apa maksudnya perkataan wali ini. Dikata Allah ada di mana-mana.
Oh, maksudnya di mana-mana terdapat tanda-tanda kewujudan Allah. Ni benda ni, ini tanda, ini dalil adanya Allah ni. Ni benda ni, ini dalil adanya Tuhan. Tapi kita nak kena tengok gunung bulan, baru nampak oh inilah dalil adanya Allah. Orang yang ahlilah, orang yang arif billah, dia tak nanti ke bulan, tak nanti ke bintang. Bahkan diri dia tu sendiri adalah dalil adanya Allah. Dia memandang tu sendiri dalil adanya Allah. Dia mendengar tu sendiri dalilnya adanya Allah. Dia boleh bernafas, dia boleh memikir, dia boleh memahami. Semua itu dalil adanya Allah pada diri mereka. Sebab tu mereka tak pernah lupa leka dengan Allah. Kita ni nak tengok Allah kena luar negara dulu, kena pergi jalan luar negara dulu nak melihat tanda-tanda kewujudan Allah. Pergi luar negara dulu. Padahal tak payah makan modal. Diri sendiri kita ni, sekarang ni boleh menengok ni. Ni boleh menengok ni dalil adanya Tuhan. Tuan-tuan sekarang ni boleh faham kan? Tu dalil adanya Allah lah tu, boleh faham. Siapa yang memberi faham kalau bukan Allah? Sekarang dengar tak perkataan saya? Siapa yang memperdengarkan tu? Itulah dalil adanya Allah. Nampak tak? Jadi jangan buat cakap-cakap yang tak dibenarkan. Kecuali dah memang ahlinya, dah memang dia gila itu. Macam Laila. Laila Majnun. Laila Majnun pula dah. Laila Majnun, dia fana dalam percintaan dia. Terlalu sangat-sangat dahsyat rindunya pada Laila tu. Laila ke Majnun? Bini dia yang dia asyikkan tu siapa? Laila. Tuan mempunyai diri tu namanya siapa? Dia rindu sampai gila, faham tak? Ada hamba-hamba Allah yang rindu ke Tuhan sampai gila. Bukan buat-buat gila, memang gila. Bukan buat-buat yang tadi tu. Tuhan ada di mana-mana, ambil tengok puan seksi lalu. Tuhan ada di mana-mana. Itu bukan gila, itu buat-buat gila. Faham? Jangan buat-buat lah. Jangan buat-buat perkataan, keluar-keluar perkataan konon-konon kita ni fana dengan Tuhan. Tak payah. Kadang-kadang setan duk bisik macam tu. Cakap, keluarkan perkataan yang pelik-pelik, biar orang kata kau orang hebat. Baru orang tahu kau hebat. Baru kau tahu kau ahli makrifat. Baru orang tahu kau ahli hakikat. Nampak? Tak payah. Tak payah. Kau kenal Tuhan, kau duduk dan diam. Kenapa nak memperkenalkan yang kau kenal Tuhan? Kenapa kau nak bagi tahu yang kau ni kenal Tuhan pada orang? Kenapa nak sombongan orang? Kenapa nak menunjuk-nunjuk? Nama dah. Kadang-kadang saja cakap benda macam tu, nak orang kenal yang kita ni, aku ni orang yang mengenal Allah. Aku ni orang yang fana. Nak benda macam tu. Bukankah dah kena fitnah setan tu? Fitnah setan tu halus. Bukankah tu namanya riak? Riak. Nak orang sangka, nak orang tahu yang kita ni kononnya orang yang fana dengan Tuhan. Nak orang tahu. Apa faedah kalau orang tahu? Apa faedah yang kita dapat kalau orang tahu? Dapat dosa. Itu namanya riak. Nak orang tahu yang kita tu orang yang sentiasa mengingat Tuhan, orang yang fana. Nak orang tahu. Apa faedahnya orang tahu? Bukankah niat dia dah lain tu? Bukankah tujuan dia dah lain? Sebab tu dulu katanya ulama-ulama dulu ada di antara mereka yang tak nak bertemu sesama mereka. Wali-waliullah ni tak nak bertemu sesama mereka sebab takut riak timbul dalam hati. Bila dah berdepan, dah tentu dia akan menghiaskan perkataan dengan perkataan yang baik-baik supaya dikasangkakan hebat. Nampak tak? Jadi dia orang tak nak benda-benda macam tu. Dia tak nak. Kita cari, kita nak orang kenal kita, kita nak orang puji kita, kita nak orang tahu yang kita ni soleh. Kita jadi tak rasa macam tak ada kepuasan kalau orang tak tahu yang kita ni orang soleh. Tak ada kepuasan dalam ibadat kalau selagi orang tak tahu yang kita ni kaki tahajud, banyak berzikir. Tak puas hati kalau orang tak tahu yang kita ni hati tak pernah leka dengan Tuhan. Nak orang tahu juga. Na'udzubillahi min zalik. Tipu daya dia banyak. Yang tu dia bukan gila, dia bukan buat nak nunjuk, dah memang dia gila sungguh.
Bukan bawa gila, memang gila sungguh. Laila buka peti sejuk, Laila dalam peti sejuk. Buka tempayan, Laila duduk dalam tempayan. Dah ke situ je akal, fikiran dan hatinya ke Laila. Tak ada heboh benda lain dah, bukan buat-buat, memang asyik sampai macam tu. Alah, kita macam tak biasa pula asyik ni. Nak tahu tak? Nak bagi contoh tak? Nak? Duit. Duit? Alah, semayang duit, ngah sujud duit, ngah i'tidal duit, sambil-sambil bercakap kepala ingat duit. Tu fana dengan duit lah tu contoh. Dia ada yang fana dengan dunia, ada yang fana dengan Allah. Dua-dua tu ada. Tapi tak tahu siapalah orang ni. Jadi jangan fahaman kita, akidah kita menolak sekeras-kerasnya, mengatakan Tuhan itu bertempat di mana-mana tempat. Allah tu ada di mana-mana tempat. Haram hukum cakap begitu. Boleh mendatangkan kesamaran, merosakkan orang awam. Kecuali yang cakap tu memang tak sedar, waktu dia cakap tu memang dia tak waras. Jadi tak ada hukum haram lah atas diri dia tu. Kalau kita cakap tu dalam keadaan kita sedar, waras saja cakap begitu, haram. Tak lepas daripada dosa dah. Barang yang dipikirkan dengan akal itu tidak, kerana barang yang kita fikirkan itu tidak seperti tiada Allah. Maka apabila kita fikir dengan akal kita, tentulah kita menghukumkan dan kita memutuskan dengan tidak, mana dengan tidak sungguh. Memutuskan dengan tidak, yakni dengan tidak sungguh, kerana tidak ada Tuhan itu apa? Memang tidak sungguh. Tambahlah sikit itu untuk kita mudah faham. Kerana tidak ada Tuhan itu, tambah sikit, memang tidak sungguh. Tambah untuk kita nak faham ayat dalam kitab tu betul dah. Jangan nak ngaji hakikat tak tentu pasal. Jangan nak ngaji hakikat tak tentu pasal. Padu ain ni hadap dulu. Ni yang wajibnya. Yang padu ain tak lepas, tak faham lagi, nak belajar yang pelik-pelik tu jadi sesat tu. Lepas tu pandang orang awam ni, semua ni, dia orang ni semua sembahyang ni, semua sembah makhluk ni. Ini semua yang sembahyang ni semua sembah makhluk ni. Yang sembah Tuhan sebenar-benarnya aku, sebab aku faham dah, aku kenal Tuhan. Kan jadi sombong lah. Berat nah. Kemudian kerana tidak ada Tuhan yang tidak sungguh, dan umpamanya pada segala yang mustahil pada akal, dan pengenalan atau ta'rif harus pada akal itu ialah keterangannya minggu hadapan. Wah, tengok ni ayat keterangan tak ada dalam kitab. Apa? Ragu lontar setan. Itu sunnah perbuatan. Tak pasti setan ada kat situ ke tidak. Contoh macam tu kan, berlari-lari tu kan, meniru perbuatan tu kan. Sa'i tu kan, berlari-lari mengikut perbuatan tu. Samalah melontar situ. Boleh jadi ada setan situ, tak tahu ada setan tak ada setan situ. Kalau baling dengan jerit tu boleh jadi ada lah tu. Aduh katanya, kena dah. Allahu a'lam. Jadi ngantuk lah. Allah tahu, tanyalah hikmah apa. Dia ada hikmah dia tu kan. Satu-satu perbuatan tu ada hikmah ni, ada cerita dia.
Tanya pada ahlinya, saya tak tahu. Saya tak tahu. Kalau pernah tahu, lupa dah, tak ingat. Tak ingat. Tanya pada ahli dia lah. Apa hikmah? Kenapa nak kena berlari-lari anak sampai situ? Apa cerita dia? Padahal tak disuruh pun. Tak ada benda pun yang nak dikejarkan, tapi sampai situ disunatkan berlari pula. Kenapa? Tanya. Ada cerita. Wallahu a'lam. Saya tak pandai, saya tak ingat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi. Allahumma rabbana fa'na bima 'allamtana, rabbana 'allimna alladhi ma yanfa'una, rabbana faqihna wa faqih ahlana wa qurbatil lana fi dinina ma'al qutri untha wa dhakar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Allahumma salli